nama guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberkati kuliah kita dan dapat berjalan dengan lancar. Saya dengan penuh takzim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأما بعد. Terima kasih pada Puan Amirah, seterusnya Puan Ros selaku penyelaras atau pengerusi Gema Nur Iman. Tapi ramai sahabat-sahabat saya di Gema Nur Iman, Ustaz Elin ada, Ustaz Hairul Anwar, Ustaz Fahmi ada. Ramai pun. Baru-baru ni saya jumpa Ustaz Fahmi di sekolah lama. Kebetulan saya balik kampung hari Isnin. Saya singgah sekolah sekejap. Rupanya Ustaz Fahmi Khairul Fahmi ada program di sekolah, jadi jumpa, dia kata, Zat, kita jumpa kat sini. Sekali kita jumpa dekat Gema Nur Iman dia kata. Alhamdulillah, tahniah semua atas penganjuran ilmu dan mudah-mudahan ilmu yang kita kongsikan setiap hari ni jadi saham pada kita, insyaAllah yang dikira sebagai ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita sampaikan kepada orang yang tidak hadir bersama kita ataupun kita sampaikan kepada anak-anak kita, insyaAllah. Okay, insyaAllah. Amin rabbal alamin. Okay, pada pertemuan kita lepas kita dah bincang tentang masa muda Al-Amin dan Risalah Ilahiyah. Betul kan? Kalau tak silap saya lah, sebab yang lepas saya tak kongsikan slide. Okay, biasanya saya akan tanda macam ni. Ini MPH Masjid Putra Haid. Di buku ni tiba-tiba hilang. Page apa nama yang tanda GNI tu hilang. Allah alam. Tapi saya rasa betul kita bincang pada surat 54, masa muda Al-Amin dan Risalah Ilahiyah. Kita dah bincang tentang Allahumma salli ala Muhammad, bagaimana kisah Nabi SAW menerima wahyu. Kita tahu Nabi SAW suka menyendiri di gunung-gunung, di gua-gua di sekitar Mekah, sehingga menjadikan baginda SAW orang yang paling mahir dan orang yang paling pakar tentang gunung dan tentang gua di Mekah. Sebab itu dalam peristiwa hijrah Nabi SAW, Nabi berlindung. Kalau kita kata bersembunyi ni macam seolah melarikan diri. Sebab itu kata-kata Allahumma salli ala Muhammad, bila kita nak bicara tentang asirah, tentang perjalanan hidup Nabi SAW, banyak bahasa yang kita kena tapis. Baginda SAW bukan melarikan diri, baginda SAW bukan bersembunyi, tapi baginda SAW berlindung. Dan baginda SAW hijrah bukan kerana baginda nak hijrah. Kalau ikut sayangnya baginda SAW dengan bumi Mekah, baginda tak akan berhijrah walaupun dahsyat macam mana pun siksaan orang-orang kafir, bagaimana teruknya pun penentangan orang-orang kafir Quraisy, baginda SAW tak akan mengalah. Baginda kan ulul azmi. Sebab itu baginda SAW dia bukan melarikan diri, tetapi baginda SAW adalah berhijrah. Okay, itu pun perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, kenapa baginda SAW keluar tak bersama orang-orang Islam? Baginda keluar lewat sedikit. Okay. Dan kenapa Nabi SAW perlu bersembunyi? Kan? Ataupun kita kata kenapa Nabi SAW perlu berlindung di Gua Hira? Kan? Di Gua Thur.
sebelum baginda SAW berhijrah ke Madinah? Bukankah Allah menjaga baginda SAW? Sebab itu datangnya ayat Allah Subhanahu Wa Taala, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Jadi kalau kita keluar macam tu tak ada strategi kan, mungkin akan dibunuh. Tak mustahil Nabi Muhammad SAW akan dibunuh juga, sebagaimana Nabi-Nabi sebelum ni ramai yang telah dibunuh oleh Bani Israel, antaranya Nabi Yahya AS kan. Jadi Allahumma salli, adakah Allah tidak pelihara? Tak. Nabi tu ada manusia biasa. Nabi tu ada manusia biasa. Pergantungannya hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kadang-kadang kita ni bila over confident ataupun kita kata alah kalau nak mati juga, kita kata tak boleh. Wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu pada kebinasaan. Menjaga nyawa itu adalah fardu, adalah fardu. Okay? Sebab itu kita sebut tentang Nabi SAW bersembunyi. Kenapa Gua Thur? Sebab Gua Thur ni adalah gua yang memang jarang orang-orang Mekah ni daki, sebab tinggi satu. Yang kedua, guanya sempit. Yang ketiga, guanya banyak binatang bisa. Sebab itu Nabi SAW sewaktu menyendiri, baginda tidak selesa duduk di kota Mekah ataupun di persekitaran Masjidil Haram ketika itu, sebab orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala, ada yang bertawaf dalam keadaan bertelanjang, ada yang melakukan zina hanya di tepi-tepi Kaabah sahaja kan. Jadi baginda SAW tak selesa, dan baginda SAW tak nak hidup dalam keadaan macam tu. Jadi menyebabkan baginda akan beruzlah ataupun menyendiri di gunung-gunung ataupun di bukit-bukit ataupun di gua-gua. Di gua-gua. Itu disebut tentang tu, insya-Allah. Jadi suatu hari sebut surat 55. Okey, di Gua Hira. Baginda menemui ketenangan tersendiri. Saya sharekan juga ni. Di Gua Hira. Okey, baginda SAW menemui ketenangan tersendiri yang dia tidak didapati di Mekah. Akhirnya pada suatu hari ketika usia baginda SAW mencecah umur 40 tahun. Ataupun nanti insya-Allah akan bicara tentang kenapa 40. 40 ni tempoh kematangan. Sebenarnya kalau kita rujuk dalam tafsir banyak kenapa Nabi SAW dilantik ketika umur 40, kenapa tak awal lagi, kenapa tak awal lagi. Umur 40 ni umur yang umur dewasa, ataupun umur yang memang dah cukup matang bagi seorang lelaki. Okey. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW disebutkan bahawa Allahumma salli ala Muhammad, disebutkan bahawa tu life begin 14 tu kan. Okey. 40 ni tempoh kematangan seorang, tempoh kematangan seseorang. Itu 40 ni kata Nabi SAW, siapa yang telah mencapai umurnya 40 tahun, kalau tidak bertambah amal ibadahnya, maka dia telah menempah tempatnya dalam neraka Allah kan. Sebab itu umur 40 ni kita kena sentiasa beringat, takut, kita kena Allahumma salli ala Muhammad, kita kena sentiasa bersedia, sentiasa bersedia 40. Lepas tu kalau kita rujuk dalam Al-Quran juga, kisah Bani Israel yang Allah sesatkan 40 tahun juga. Kenapa 40? Kenapa 40? Kenapa tak 30? Kenapa tak 20? Kenapa 40 tahun? Rupanya 40 tahun ini adalah untuk mengganti generasi. 40 tahun dia akan habis generasi tu. Generasi yang baru akan muncul. Jadi generasi yang tu kata Nabi Musa dah tak boleh nak dibaiki dah. Jadi Nabi Musa disediakan oleh Allah dengan generasi yang baru. Generasi yang baru. Okey. Lepas tu 40 ni banyak. 40. Kenapa 40 hari turunnya Taurat? Sebab itu semua adalah ada hikmah. Ada hikmah. Dan jemaah tabligh pun dapat keluar 40 hari. Dia kalau keluar 30 hari, keluar 3 hari, dia tak rasa lagi sebenarnya untuk tinggalkan dunia ni. Maksudnya kemanisan dunia ni. Tapi bila saya rujuk pada sahabat-sahabat saya yang selalu keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, mereka rasa bila lepas 40 hari mereka keluar, mereka dah
untuk cinta dunia tu dah berkurangan dah. Sebab itu 40 ni dia adalah angka yang terbaik sebenarnya kan. Okey. Ketika mencecah usia 40, saat berada di Gua Hira, Muhammad mendengar suara yang mengajaknya untuk membaca. Itu untuk pertama kalinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ayat yang diturunkan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Okey. Allahumma salli asma. Ketika itu baginda Rasulullah diberikan lembaran yang bertulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampailah ayat yang kelima. Sampai ayat yang kelima. Surah Al-Alaq. Jadi Nabi SAW diberikan lembaran oleh malaikat Jibril. Sebab itu tuntutannya adalah Iqra, bacalah. Okey. Kalau ikut mudah kita nak ikut, contohnya ikut apa yang aku sebut wahai Muhammad. Iqra, Nabi Muhammad sebut Iqra. Kan? Bismi rabbika alladhi khalaqa. Jadi kan, kalau ikut Nabi ketika tu dia tak ada mungkin dia tak minta, dia kata ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca wahai Muhammad. Aku tak boleh baca wahai Jibril. Ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca wahai Jibril. Kan? Nabi diberikan lembaran. Nabi diberikan lembaran yang bertulis Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebab itu Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Jadi bila malaikat Jibril kata Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca. Iqra ya Muhammad, ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Kalau kita selaku manusia biasa kan, kalau kita suruh orang baca, cuba baca Iqra, tak boleh baca. Cuba baca. Aku tak boleh baca. Aku tak boleh baca. Cuba baca. Aku tak boleh baca. Mungkin kita dah give up, kita dah putus asa kan. Tetapi pertama sekali nampak kaedah pembelajaran Jibril AS. Jibril ni tak putus asa. Jibril tak putus asa. Jibril AS dia tetap juga suruh Nabi SAW baca. Walaupun Nabi 3 kali beri alasan ma'ana biqari'in, aku tak boleh baca. Satu. Yang kedua, kaedah pembelajaran Jibril apa? Bila anak muridnya tak boleh baca kan, bukan ditinggalkan macam tu je. Susahlah kau ni kan, tinggallah. Patutnya balik berjumpa Allah. Ya Allah, Muhammad memang tak boleh baca lah. Dah 3 kali aku suruh dia tak boleh baca. Tak. Nabi teknik pembelajaran Jibril AS, itu ada orang yang mengkaji tentang teknik pembelajaran Jibril AS. Yang kedua, teknik pembelajaran Jibril, satu tak putus asa, yang kedua dia tak tinggalkan. Dia tak tinggalkan dalam keadaan Allahumma salli alaihi wasallam, Nabi itu tak boleh baca dengan alasan tak boleh baca. Okey. Yang ketiga, teknik pembelajaran Jibril adalah belai, ujuk, kemudian pelukkan. Sebab itu kalau anak kita kan mungkin ada yang lambat sikit, pembelajarannya lambat, kita dah terang 2-3 kali dia tak dapat tangkap, kena ambil cara Jibril AS mengajar kepada baginda SAW. Pertama, dia tak putus asa. Tak apa, kalau dia tak dapat keputusan baik dalam peperiksaan ni, tak apa kan. Yang kedua, jangan putus asa. Kita kata Allah, memang dah tak boleh lah ni. Memang dah tak boleh lah. Tak samalah dengan abang-abang dia atau kakak dia yang ni. Yang seorang ni memang lain lah. Lain sangat. Tak boleh. Tak boleh putus asa macam tu. Terus. Yang ketiga, mungkin pendekatan abang dia lain sikit. Pendekatan ni lain sikit. Yang pendekatan yang ni kena peluk. Jom baca sama-sama dengan mama. Jom peluk. Kita peluk. Main sayang kan. Okay. Mungkin cara macam tu. Jadi inilah yang dilakukan oleh Jibril AS untuk mengajar Nabi SAW. Sebab itu malaikat Jibril dia tak tinggalkan Nabi macam tu je. Tak tinggalkan Nabi macam tu. Okay. Yang ketiga, yang seterusnya, yang keempat, Allah telah mengkhabarkan kepada baginda. Assalamualaikum Ustaz. Maaf Ustaz. Ya.
boleh tanya? Boleh, silakan. Tadi Ustaz kata ada kaedahnya ada 3. Pertama tu tidak putus asa. Yang kedua pun jangan putus asa. Apa beza tu tidak Dia dan jangan? yang pertama dia tak putus asa macam kita ni. Yang kedua tu tak meninggalkan dia. Tak meninggalkan dia terus. Yang pertama tak putus asa. Yang kedua dia terus lagi mengajar. Yang kedua dia tak meninggalkan. Macam soalan macam kita ni putus asa malah nak ajar kan. Tapi dia tak abaikan Nabi SAW. Walaupun Nabi ni dia kata aku tak boleh baca, dia tak terus tinggalkan Nabi SAW. Okay. Itu beza je lah. Okey, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Okay. Yang itu yang ketiga. Yang keempat ni, kenapa malaikat Jibril AS dia terus lagi minta Nabi SAW baca, sebab Allah telah mengkhabarkan kepada Jibril AS, bahawa Nabi Muhammad SAW selepas daripada ni dia boleh baca. Selepas ni dia boleh baca. Sebab itu kalau kita rujuk dalam surah Al-Alaq ni, ayat yang ketiga tu kan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram. Okey, Iqra' yang pertama memang suruh baca, Iqra' ya Muhammad. Tapi bila Nabi dah boleh baca Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang ketiga adalah Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, maksudnya teruskan bacaan kamu wahai Muhammad, Iqra' bismi rabbika, Iqra' wa rabbukal akram, dan Tuhan kamu yang maha mulia. Maksudnya malaikat Jibril sebut pada Nabi SAW, teruskan bacaan kamu wahai Muhammad dan bersyukurlah pada Allah SWT kerana menjadikan kamu boleh membaca. Kalau kita lihat ayat ni, turun dulu sebelum Nabi SAW boleh baca, kan? Jadi perkhabaran kepada malaikat Jibril, Nabi SAW boleh baca. Bila boleh baca, sebab nanti bila Nabi dah start baca, ayat seterusnya adalah Iqra', iaitu teruskanlah bacaan, wa rabbukal akram, dan Tuhan kamu yang maha mulia. Jadi para ulama, terutamanya kalau kita rujuk dalam kitab Khasa'isun Nabi, keistimewaan ataupun kelebihan ataupun keistimewaan Nabi, okay, ada yang menyebutkan bahawa selepas daripada peristiwa penurunan wahyu yang pertama di Gua Hira ini, Nabi boleh membaca. Nabi dah boleh membaca. Jadi Nabi SAW bukanlah buta huruf sampai Nabi wafat. Nabi SAW bukan buta huruf sampai Nabi wafat. Walaupun ada beberapa pendapat kata buta huruf itu adalah suatu kita panggil senjata bagi Nabi SAW. Bagaimana jadi senjata? Sebab kalaulah Nabi boleh membaca dan menulis dengan baik ketika itu, mungkin benarlah kata-kata ataupun dakwaan orang-orang kafir bahawa Al-Quran ini adalah daripada karangan dan tulisan Muhammad. Tulisan Muhammad. Sebab itu Nabi ni ummi, Nabi ni buta huruf. Nabi tak boleh baca dan tak boleh menulis, kan? Tak boleh baca dan tak boleh menulis. Okey. Walaupun bagaimanapun pendapat tu pada pandangan orang-orang kafir Quraisy, Nabi ni ummi. Nabi ni ummi sampai Nabi wafat. Nabi ni buta huruf, tak boleh menulis, tak boleh baca sampai Nabi wafat. Tapi sebenarnya Nabi boleh membaca selama mana turun wahyu yang pertama. Itu disebut tentang tu. Okey. Kalau kita tengok cerita P.Ramlee kan, kita dah share cerita P.Ramlee tu kan, yang bila pendekar Bujang Lapuk tu kan, pendekar Bujang Lapuk. Kan masa dia Cikgu Ros, anak pendekar mustagi sekolah kan Sudin disiram bunga kan, lepas tu tersiram pendekar mustag kat bawah tu tengah potong-potong kayu kan. Okay. Tiba-tiba dia jerit, tiba-tiba jerit, ish, dia kata, angin tak ada, ribut tak ada, tiba-tiba hujan. Ni angkat jemuran, hujan dah turun. Bila dia masuk dalam, dia panggil Haji Sudin Ramli masuk, dia kata jangan main hujan, nanti demam, dia kata nanti demam. Okay. Lepas tu Ramli pun pergi kacau, lebat hujan pakcik dia kata ish, ribut tak ada, angin tak ada, tiba-tiba hujan. Dia kata ada juga kebaikan dia, kata hujan-hujan ni sebelum belajar silat kita kena belajar. Ni yang jemuran dah turun tu lain dia, maksudnya bila apa dah kau pergi siram orang tua tu, dia kata.
Tak tahu kita tengok anak dia cikgu terus jalan terkedik-kedik dia kata. Tiba-tiba pakcik je ni angkat hujan, jemuran dah turun kan. Okey. Dia kata okey. Ustaz, Ya. maksud al-alaq segumpal darah Ustaz. Ya betul. Al-alaqa segumpal darah. Sebab dalam ayat ni adalah nanti surah Al-Alaq ni surah yang menceritakan tentang kejadian manusia. Sebab itu dinamakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Diciptakan manusia itu daripada segumpal darah. Kan? Jadi namakan surah ini surah Al-Alaq. Segumpal darah. Ataupun alaqah dalam kalau kita rujuk dalam surah Al-Mu'minun kan ayat 12 13 tu dia rujuk tentang kejadian manusia. Alaqah ni lintah sebenarnya. Lintah. Jadi bentuknya memang macam lintah dalam Allahumma salli alaihi dalam rahim tu macam lintah. Lepas tu alaqah juga maksudnya bergantungan. Bergantungan. Okey. Allahumma salli alaihi itu disebut tentang tu. Okey. Boleh penuh dia. InsyaAllah. Okay. Tapi kaitan dia dengan turunnya surah ni atau wahyu Allah untuk macam nak cakap macam mana kaitan dia ni dengan menyuruh Nabi boleh membaca, boleh. Okay. Kalau kita rujuk dalam tafsir Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Dan kenapa nama surah ini dinamakan dengan surah Al-Alaq Ain Lam Qaf itu? Ain Lam Qaf maksudnya Allah nak beritahu manusia ni asalnya daripada Allah SWT, daripada macam lintah kecilnya. Daripada macam lintah kecilnya. Tak berkuasa pun, tidak berkuasa pun. Okay, jadi alladzi khalaq Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Maksudnya bacalah dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan iaitu yang telah menciptakan manusia daripada alaq. Seketul darah ataupun benda yang tak berkuasa langsung lah. Jadi itu hikmahnya kenapa surah ni namakan surah Al-Alaq walaupun tak ada cerita pasal Allahumma salli alaihi tak ada cerita pasal kejadian manusia macam surah Al-Insan, surah Al-Mu'minun kan, daripada tin kemudian kemudian jadi nutfah, daripada nutfah jadi mudghah jadi alaqah kan. Jadi Allahumma salli alaihi Allah berfirman Allah yang telah menciptakan kamu. Itu hikmahnya kenapa surah ini dinamakan surah Al-Alaq. Surah untuk memberitahu pada manusia bahawa manusia ini diciptakan daripada sesuatu yang sifatnya sangat lemah, prosesnya daripada tanah kemudian jadi air mani, kemudian daripada air mani jadi alaqah, macam tu keadaannya insyaallah. Sebab itu dinamakan dia surah Al-Alaq. Kalau dirujuk pada ayat seterusnya dia tak dicerita tentang kejadian manusia pun, ya kan? Tapi awal-awal Allah dah kata bacalah dengan nama Tuhan kamu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan manusia daripada seketul darah. Itu disebut tentang tu. Boleh insya-Allah? Insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Okey. Apa yang saya nak ambil dari cerita piramidi tu ni, nampak kan? Bila hujan dia kata bagus juga, tak boleh belajar silat, dia kata tak boleh belajar silat, jadi kita belajar menteranya dulu kan. Jadi kamu tulis apa yang pak cik baca ya, kamu tulis apa yang pak cik baca. Okey. Bila yalah Pendekar Mustakata disebut hai mambang api, hai mambang tanah, mambang air, mambang api, mambang angin kan. Kita berdampinglah denganku wahai si mambang, hanya itu pesanku wahai mambang. Ditulis, tapi bila yang Sudin tulis dia lain kan. Rupanya tiga-tiga ni butuh huruf. Apa yang dilakukan oleh Pendekar Mustani, dia kata lah rupanya tiga-tiga ni butuh huruf, dia kata. Buta kayu, bukan buta huruf, buta kayu, dia kata. Besok kena pergi sekolah. Kena pergi sekolah.
Jadi tu yang masuk sekolah dewasa tu kan. Masuk sekolah dewasa. Okey. Apa yang saya nak kaitkan dengan ni, walaupun Nabi kata 3 kali dah, aku tak boleh baca, aku tak boleh baca, aku tak boleh baca kan. Mungkin kalau kita manusia biasa, kita kata kau pergi belajar dululah wahai Muhammad, nanti kau datang balik. Datang balik. Okey. Tu mungkin kita akan sebut macam tu. Okey. Yang kedua, kalau Nabi dibenarkan balik dulu besok datang lagi, saya Nabi dah tak datang lah. Sebab Nabi ketika tu sangat ketakutan. Nabi lihat suatu makhluk yang sangat besar di ufuk timur sana. Itu malaikat Jibril menampakkan wajahnya dengan wajah yang sebenar, wajah yang sebenar. Itu Nabi SAW dapat melihat wajah Jibril dengan wajah sebenar 2 kali je. Pertama ketika turun wahyu, yang pertama di Gua Hira, yang kedua ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj. 2 kali je yang dia dapat lihat wajah Jibril dengan wajah sebenar. Betul dalam hadis Nabi SAW disebut bahawa Jibril ni di belakangnya ada 600 sayap. Jangan bayangkan macam sayap binatang, sayap burung pula, mungkin lebih besar, mungkin Allah Alam, tak tahu bentuk dia, kita tidak dicipta, kita tidak melihat bagaimana malaikat diciptakan kan. Cuba dalam hadis Nabi SAW sebut sekurang-kurangnya malaikat ni ada 2 sayap. Dan ada lebih daripada itu mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan diberitakan dalam hadis bahawa malaikat Jibril ada 600 sayap. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an disebut bahawa Nabi SAW bersabda, kalau satu sayapnya dibuka, panjangnya timur dan barat. Panjangnya timur dan barat. Ada 600 sayap belakangnya. Berarti satu makhluk yang besar. Jadi makhluk itulah yang datang kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi SAW. Nabi lihat daripada ufuk timur, makhluk apa ni? Nabi di atas gua, di atas Jabal Nur, Nabi lihat ada makhluk yang sangat besar di kaki langit. Dan itulah makhluk yang datang minta Nabi baca dan peluk Nabi SAW. Peluk Nabi SAW. Kalau kita dah pingsan terus kan. Ataupun meninggal terus dah. Kan, okey. Itulah yang peluk Nabi SAW. Kalaulah Nabi diberikan keizinan untuk wahai Muhammad kau balik dululah, nanti minggu depan ke bulan depan ke dah pergi belajar alik bata dulu. Pergi belajar alik bata dulu. Kan, dah boleh baca nanti baru datang. Baru datang sini aku berikan wahyu ni tak. Tak, Jibril tak macam tu Jibril dia peluk Nabi SAW. Itu Nabi SAW bila turun daripada Gua Hira tu, Nabi berlari, kemudian sampai ke rumah Nabi demam kan. Nabi minta diselimutkan oleh Sayyidatina Khadijah, Zammiluni. Kemudian turunlah ayat seterusnya pula. Wahai orang-orang yang berselimut kan, itu keadaannya kan. Jadi Allahumma salli alaihi tapi kenapa malaikat Jibril dia terus peluk Nabi SAW? Sebab pada ayat seterusnya dah tahu dah tentang bahawa Nabi boleh baca selepas itu. Okey. Ayat ini adalah yang pertama kali diturunkan kepada Muhammad SAW sebagai tanda kenabian. Jadi sebagaimana ayat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS sewaktu dia melihat api, waktu melihat api di pokok tu kan, tiba-tiba terdengar suara ikhla'na laika fa innaka fi wadil muqaddas tuwa. Buka selipar kamu wahai Musa, sesungguhnya engkau telah berada di lembah yang suci. Kemudian perintah seterusnya adalah izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kepada Firaun sebab dia dah melampaui batas. Okey, berdakwalah kepadanya sebab dia dah melampaui batas. Jadi bila dengar suara itu, itulah wahyu yang pertama diberikan kepada Nabi Musa, dan itulah permulaan dilantik Nabi Musa sebagai Nabi Allah ataupun Rasul Allah. Nabi Muhammad adalah dapat surah Iqra' ni. Ayat ni adalah sebagai tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Okey. Tidak sedikit pun orang yang mempersoalkan. Jom kita tengok pada surat seterusnya. Okey. Tidak sedikit pun orang yang mempersoalkan mengenai agama Nabi Muhammad sebelum menerima risalah kenabian. Sepatutnya semua orang tahu bahawa Nabi Muhammad SAW beragama Hanif, agama yang telah ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi dia tidak mendapat penentangan apa-apa pun daripada kaum dia. Okay? Tidak mendapat penentangan apa-apa pun dari kaumnya. Tapi setelah mana baginda SAW dilantik menjadi Rasul,
dan baginda membawa agama Islam. Okay. Ketika itu bermulalah penentangan daripada kaumnya. Okay. Sebab itu permasalahan mengusik hati jika menyaksikan bahawa zaman jahiliah bangsa Arab khususnya di kota Mekah tempat Rasulullah SAW menjalani kehidupan adalah bangsa penyembah berhala. Okay. Asalnya mereka ini adalah agama Hanif keseluruhannya. Kalau kita rujuk yang perenggan bawah tu, okay. Penduduk Najran rata-ratanya beragama Nasrani. Najran ni di sebelah Yaman. Sekarang ni Najran dah masuk dalam wilayah Arab Saudi. Dulu Najran ni Yaman lah. Najran ni Yaman. Najran ni tempat Allah SWT pusat pemerintahan Abraha. Pusat pemerintahan Abraha. Jadi Abraha ketika tu beragama Nasrani. Jadi penduduk Najran ataupun Yaman beragama Nasrani. Sementara di kota Yathrib, iaitu nama asal kota Madinah, terdapat dua kabilah yang menganut agama Yahudi. Okey. Agama Yahudi. Kalau di Yathrib, di belah Yathrib adalah agama Yahudi. Okay. Kalau di sebelah Parsi pula ada agama Majusi. Okey. Selain dua agama ni, tidak sedikit pula yang menganut ajaran Nabi Ibrahim AS. Jadi agama Nabi Ibrahim ini dianuti oleh sebahagian besar Bani Hashim. Okay. Sebab itu bukankah ketika Abdul Muttalib menamakan anaknya dengan nama Abdullah, berarti hamba Allah, menunjukkan bahawa Tuhan yang sebenar di mata Abdul Muttalib adalah Allah, bukan selain daripadanya. Okay. Sebut tentang tu. Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Siapa yang membawa penyembahan berhala ke bumi? Siapa yang menyembah berhala? Siapa yang membawa penyembahan berhala di bumi Mekah ni? Sedangkan rata-rata penduduk Mekah beragama Hanif, beragama Hanif. Okay. Okay. Sebab pada surat ni nampak masalah inilah yang melahirkan pertanyaan mengenai agama yang dianuti oleh Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi. Masalah pada zaman jahiliyah penyembahan berhala yang dianuti oleh bangsa Arab secara umumnya adalah fakta sejarah yang tidak mungkin ditolak, namun harus diingat bahawa di Jazirah Arab ada agama lain selain daripada agama Nasrani, Yahudi dan agama Nabi Ibrahim AS, iaitu agama Hanif. Agama Hanif. Jadi kebanyakan orang-orang Mekah dulu beragama Hanif. Tapi yang menyebabkan ataupun yang membawa penyembahan berhala ni adalah seorang lelaki yang asalnya dia beragama Hanif. Nama dia adalah Amru bin Luhai. Amru bin Luhai. Ni orang yang membawa penyembahan berhala ni. Amru bin Luhai. Okay. Gelarannya Abu Sumamah. Amru bin Luhai ni dia pemimpin Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah ni adalah Bani yang memusuhi penduduk asal Madinah, iaitu Bani Jurhum. Bani Jurhum kan kita pernah bincang kisah bagaimana Nabi Ibrahim AS meletakkan isterinya dan anaknya Nabi Ismail di Mekah yang ketandusan, tidak ada penghuni kan. Tiba-tiba bila Nabi Ismail menangis, itulah berpuncanya kepada keluarnya air mata air Zamzam di Mekah. Bila penduduk Jurhum ni, penduduk asal yang duduk di kawasan Mekah ni, dia melihat ada burung-burung berterbangan memberi isyarat bahawa ada sumber air, lalu dia memindahkan semua kemahnya ke sumber air. Tiba-tiba sampai sana dia lihat ada manusia, iaitu Siti Hajar dan anaknya Nabi Allah Ismail. Jadi bila lihat air yang melimpah itu dikepung oleh Siti Hajar dengan batu-batu kecil, akhirnya yang menamakan air itu dengan Zamzam adalah kaum Jurhum. Dia kata Zamzam. Zamzam ni maksudnya adalah Tazamzama. Tazamzama ni maksudnya terkepung, air yang terkepung. Air yang terkepung. Kalau dia melimpah, dia akan meresap dalam ni. Jadi Siti Hajar ambil batu-batu kecil untuk mengepung air itu. Jadi macam kolam lah. Jadi dia panggil Zamzam, air yang terkepung. Okey, jadi Bani Khuza'ah ni dia cuba hapuskan
cuba hapuskan Allahumma salli Muhammad, cuba hapuskan kuasa ataupun sejarah kaum Jurhum ni. Okey. Kalau kita lihat kaum Jurhum ni dia dikawinkan dengan anak Allahumma salli Muhammad, anak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berkahwin dengan anak gadis kaum Jurhum. Anak gadis kaum Jurhum. Jadi kaum Jurhum ni adalah kaum yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bani Khuza'ah ni datang untuk merosakkan. Untuk merosakkan ataupun nak menghilangkan kesan pemerintahan sejarah kaum Jurhum. Jadi mereka bawa satu penyembahan baru. Penyembahan baru iaitu patung membawa penyembahan berhala. Penyembahan berhala. InsyaAllah. Sekejap minta izin. Anak saya demam tapi dia macam sekejap. Anak demam, dia semalam demam. Panas badan dia. Okey, insyaAllah. Okey, terus macam tu. Jadi Amr bin Luhai ni adalah orang yang bertanggungjawab membawa ataupun yang merosakkan asalnya ataupun penganut agama penganut agama Allahumma salli, penganut agama Hanif kepada penyembahan berhala. Dia satu Allahumma salli, Amr bin Luhai ni dia pemimpin tertinggi Bani Khuza'ah. Kemudian dia ni selalu jadi rujukan, dia ni selalu tolong orang, banyak berderma, kemudian banyak memberi makan kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi sehingga dia ni diangkat sebagai seorang pendeta lah, sebagai seorang pendeta. Sebenarnya dia tukang sihir, dia pandai bersihir. Semua ni disebut dalam kitab Talbis Iblis, Talbisul Iblis. Okay. Allahumma salli Muhammad, bila dia kata aku nak ke Syam, dia kata aku nak ke wilayah Syam, supaya bawakan kepada kamu satu penyembahan yang baru. Penyembahan ibadah Nabi Ibrahim AS, dia hanya memuliakan Baitullah, memuliakan Masjidil Haram, membersihkan Masjidil Haram, kemudian menyantuni jemaah-jemaah haji yang datang ke Mekah ketika itu. Itu je syariat Nabi Ibrahim AS. Sebab syariat Nabi Ibrahim ni dia tak macam syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad komplit. Dia tak sama dengan syariat Nabi Musa AS sebab semua diberikan kitab-kitab. Nabi Ibrahim hanya diberikan suhufi Ibrahim, helaian-helaian daripada kitab tu, daripada segala Allahumma salli kita panggil ibadah-ibadah yang Allah fardukan, syariatkan tu, mungkin sebahagiannya yang Nabi Ibrahim dapat. Jadi bila macam tu kata Amr bin Luhai, tak apalah aku pergi ke wilayah Syam sebab aku tahu di wilayah Syam ni tempat lahirnya ataupun tempat para nabi ramai di wilayah Syam. Moga-moga nanti aku boleh bawakan kepada kamu satu cara ibadah yang baru, kemudian yang lebih menarik, ataupun kita boleh mempertingkatkan lagi ibadah kita. Jadi bila dia balik daripada Syam, di Syam sana dia lihat penyembahan berhala juga. Dia bawa balik satu patung, nama dia patung Lubal, patung Tuhan Bulan. Jadi dia ajar kepada orang-orang Mekah ni cara penyembahan berhala. Jadi bermulalah penyembahan berhala ketika itu pada ataupun sebab Amr bin Luhai tadi tu. Amr bin Luhai. Okey, sebab itu disebut tentang tu. Okey, jom kita masuk. Okey. Selesai ketika Allah Subhanahu Wa Taala pada surat yang last pada ni akhir ni, ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi dan utusannya Muhammad, mengatakan kepada umat bahawa dia membawa ajaran Nabi Allah Ibrahim. Surat ini disebabkan umatnya hanya mengenal akan keberadaan ajaran yang demikian. Jadi amalan ibadah seperti haji, ini gambar dari Gua Hira. Siapa pernah daki Gua Hira? Dia dalam Gua Hira tu dia ada lubang kecil kan, bila kita masuk dalam dia lihat dalam melalui lubang ni kita dapat lihat Kaabah. Kita dapat lihat Kaabah.
Kemudian kalau kita lihat bentuk dia sebenarnya dia bukanlah gua di sini. Nak beritahu bahawa Gua Hira ni sebenarnya adalah gua yang Allah bentuk, Allah buat, Allah cipta untuk Nabi Muhammad SAW. Dia hanya lekuk, dia lereng bukit. Kemudian ada lubang tu hanya boleh dimasuki seorang yang selesa, 2 orang tu boleh, tapi 2 orang tu kalau duduk, kalau solat macam kita solat berjamaah, seorang tu dah terkeluar sikit daripada gua tu lah. Kemudian batu-batu yang disusun ni, seolah-olah batu-batu ni Allah susun, memang Allah nak tempelkan pada gua ni supaya menutupi untuk jadi tempat Nabi Muhammad SAW berlindung dan beruzlah dengan selesa dalam ni. Okey, dan gua tu di atas Jabal Nur. Kalau tengok ni ada bangunan ke atas ni, dia bawah sikit. Ni puncak dia, ada kedai atas ni. Ada gerai. Jadi nampak bangunan ni dia ke bawah sikit. Dia kena turun sikit ke bawah. Siapa yang pernah daki tu tahulah, tahulah. Okey. Okey, soalannya, kenapa namanya Gua Hira? Apa maksud Hira? Okey. Hira ni nama asal gunung ini, Jabal Nur ni adalah Jabal Hira. Hira maksudnya juhdun. Hira ni maksudnya adalah susah payah, susah payah. Kalau letih, itu Allahumma SWT, itu maksud dia Hira. Jadi gunung ini adalah gunung yang sukar didaki. Kita ni sekarang senang daki sebab ada tangga-tangga yang dibuat oleh Pakistan tu, yang minta sedekah tu, sabil kan. Jadi daripada duit kita bagi tu dia simen kan, dia simen. Tak senang juga betul. Dia macam tangga tak silap saya ada 1000 tangga lebih sikit, 1050 ke 1080 anak tangga untuk sampai ke atas. Okey, dia tegak macam ni kan, tegak sebab itu namanya gunung ni, bukit ni Jabal Hira asalnya. Sebab itu bila Jabal Hira, gua yang ada kat situ dipanggil Gua Hira. Okey. Macam Jabal Sur, tempat Nabi SAW berlindung di Gua Thur. Iaitu Gua Thur dinamakan bersempena dengan nama gunung itu Jabal Thur. Okey. Gua Hira dinamakan dia Gua Hira kerana bersempena dengan nama bukit ni, Bukit Hira. Tapi selama mana dapat turun wahyu di Gua Hira, di bukit ini ditukar nama terus kepada Jabal Nur, Jabal Cahaya. Maksudnya cahaya Islam bermula daripada bukit ni. Jabal Nur maksudnya cahaya Islam bermula daripada bukit ni. Sampai sekarang kita panggil bukit ni dengan Jabal Nur. Asal usulnya Jabal Hira. Maksud Hira adalah bukit yang susah untuk didaki. Susah untuk didaki. Okey, disebut tentang tu, insya-Allah. Tu info untuk kita lah. Okey. Kita balik semula tadi Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ada tadi. Okey, ibadah haji. Okey, umrah dan selainnya juga dianuti oleh bangsa Arab jahiliah yang merupakan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim AS. Okey. Yang terus dijalankan meskipun dengan cara yang berbeza dengan ajaran yang sebenarnya. Jadi kebanyakan mereka adalah agama Hanif. Tapi bila datang Amr bin Luhai, masih ada lagi yang beragama Hanif tapi telah mencampur adukkan penyembahan berhala dengan agama Hanif, kan? Semua itu menunjukkan bahawa tidak semua orang Arab pada masa itu menyembah berhala. Jika hal ini boleh diterima, terdapat satu pertanyaan, masuk akalkah orang yang bakal membawa ajaran agama ilahi yang paling sempurna, okey, tetapi tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS dan terjerumus kepada kesyirikan penyembahan berhala. Jika Muhammad pernah menyembah berhala, tentu ketika beliau menyeru kaum Quraisy dan bangsa Arab untuk meninggalkan berhala, mereka akan mengingatkan bahawa dia sendiri pernah menyembah berhala dulu. Itu dalam sebuah riwayat disebutkan bahawa Sayyidina Ali bin Abi Talib pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau pernah menyembah berhala?" Baginda SAW menjawab, "Sama sekali tidak." Apakah engkau pernah meminum khamar, arak?
Baginda SAW juga menjawab jawapan yang sama sekali tidak pernah. Sama sekali tidak pernah. Okey. Dengan turunnya firman ilahi kepadanya dan turunnya perintah untuk mengajak kaumnya kepada penyembahan Tuhan Yang Maha Esa, Nabi Muhammad menyampaikan misi mulia dan agung ini kepada sanak saudaranya terlebih dahulu. Jadi orang pertama yang menerima ajakan ini adalah Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah. Isteri yang setia kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kalangan yang anak kecil adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Sebab itu Sayyidina Ali ni gelarannya adalah karramallahu wajhah. Allah muliakan wajahnya. Sebab daripada kecil dia lahir sampailah dia meninggal dunia, dia tidak pernah menghadapkan wajahnya ke berhala. Dia tidak pernah menghadapkan wajahnya ke berhala, walaupun bapaknya, bapak Sayyidina Ali, dia asalnya penyembah berhala juga. Tapi sebab itu dia risau bapak dia tahu. Sebab itu Sayyidina Ali ni walaupun Nabi dah dakwah dia untuk masuk Islam, dia tangguh dulu. Dia takut ayah dia ambil tindakan pada dia, tapi akhirnya dia meluk agama Islam. Tapi daripada kecil dia tak pernah hadapkan wajahnya ke berhala. Sebab itu karramallahu wajha, Allah muliakan wajahnya daripada menghadapkan wajahnya ke berhala. Kemudian dari sudut orang dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dari sudut orang dewasa adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ajakan pada seruan Nabi itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat. Jadi proses dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun. Hingga akhirnya Allah menurunkan ayat yang berisi perintah yang untuk dilakukan secara terbuka. Jadi dengan berdiri di atas Bukit Safa, baginda SAW bertanya kepada kaumnya, sebagaimana yang kita tahu itulah yang turun surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tabb, kan. Ketika mana Nabi SAW memanggil semua, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, wahai kaum Quraisy, dia kata, sewaktu Nabi naik di atas Bukit Safa, Nabi bertanya pada mereka, bagaimana kalau aku katakan di belakang bukit ini, Bukit Safa ini, ataupun ada riwayat kata di belakang Jabal Qubais tu. Bagaimana kalau aku katakan di belakang bukit ini, iaitu Bukit Safa ataupun Bukit Jabal Qubais, ada tentera yang sedang bersiap sedia untuk memerangi kita semua. Adakah kamu percaya? Ketika itu semua yang hadir kata, ya wahai Muhammad, kami percaya kamu sebab kamu adalah Al-Amin. Kamu seorang yang amanah, kamu tidak pernah berbohong. Sebab itu sifat Nabi SAW daripada kecil memang tak pernah bohong, tak pernah berbohong. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu ketahuilah bahawa aku ini adalah seorang rasul, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan kamu daripada api neraka Allah. Ketika itulah pakcik Nabi SAW yang namanya Abu Lahab, marah dan bentak Nabi SAW. Dia kata, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Dan Allah membalas bentakan itu dengan Allah bentak Abu Lahab dengan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Itu asyadul kubra itu kan. Maksudnya menunjukkan bahawa Allah sangat marah, menunjukkan bahawa tempelak Allah kecelakaan yang sangat besar kepada Abu Lahab. Jadi tabbat yada maksudnya celakalah yada, tangan Abu Lahab, kan. Watab maksudnya apa yang diusahakan selepas ni Nabi tak terima, Allah tak terima dah. Walaupun kebaikan yang dibuat oleh Abu Lahab tetap Allah tak terima. Sebab itu tabbat yada abi lahabin, celakalah tangan Abu Lahab dengan secelaka-celakanya. Maksudnya selepas daripada ni Allah takkan terima kebaikan yang dilakukan oleh Allahumma salli ala sayyidina oleh Abu Lahab. Abu Lahab. Minta maaf, Fina Syarif daripada tadi angkat tangan. Ada nak tanya soalan ke? Silakan.
Okey, terima kasih insya-Allah. Tak ada Okey, terus. Santai Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bermulalah situ Nabi SAW dimusuhi. Kalau kita rujuk dalam tafsir surah Al-Lahab ni kan, bukan saja pakciknya Abu Lahab, tapi termasuklah isteri pakciknya yang namanya Urwa ataupun Ummu Jamil kan, yang kita sebut kan, okey, yang kita sebut bahawa Ummu Jamil ni kalau Nabi SAW besok pagi-pagi dia tahu dia akan laluan ni, Ummu Jamil akan taburkan duri-duri, kaca-kaca untuk menyakiti Nabi Muhammad. Dan dia pernah istiharkan, dia ada satu kalung emas lah, belian lah. Dia istiharkan kalung ni, aku infakkan kalung aku ini untuk kempen membenci Muhammad. Untuk kempen membenci Muhammad. Seperti yang Allah sebut dalam surah Al-Lahab kan, yang fi jidiha hablum mim masad. Pada tengkuknya Allah akan ganti dengan hablun, tali mim masad, yang diperbuat daripada sabut, Okey. Sebab itu surah ini juga dinamakan sebagai surah Al-Masad. Surah Al-Masad, surah sabut lah. Kenapa? Ini kita panggil istilahnya tempelak ataupun Allah laknat isteri Abu Lahab juga, dengan Allah hina dia. Sebelum dia masuk dalam neraka Allah, baru dia hantar di hadapan pintu neraka. Api neraka dah menyambarnya dulu sebab pada lehernya ada tali yang diperbuat daripada sabut yang mudah untuk disambar oleh api. Itu penghinaan lah kepada isteri Abu Lahab. Okay, nak ikutnya macam makcik Nabi lah kan, makcik Nabi kan. Bila dia berkahwin dengan pakciknya jadi makcik lah kan. Itu dia sebut tentang tu. Jadi bermulalah penentangan Abu Lahab dan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi SAW. Okay, saya rasa cukup sekadar tu ikut kita punya perbincangan hari ini. Apa yang kita dengar hari ini adalah bagaimana bermulanya risalah ilahiyah dan pelantikan Nabi SAW sebagai rasul, okay. Allahumma salli alaihi untuk membawa manusia keluar daripada penyembahan berhala kepada penyembahan Allah yang esa, insya-Allah. Okey. Jadi antara info-info yang kita dapat hari ini adalah, pertama sekali adalah orang yang membawa penyembahan berhala kepada penduduk Mekah ataupun Quraisy adalah Amru bin Luhai. Siapa dia ni? Dia adalah pemimpin Bani Khuza'ah. Patung yang dibawa daripada Syria, daripada Syam tu apa dia? Patung Lubal. Patung dewa bulan. Dewa bulan. Okey. Boleh rujuk dalam kitab Talbisul Iblis. Diterangkan tentang siapa Amru bin Luhai ni. Siapa Amru bin Luhai, insya-Allah. Itulah bermula. Jadi Nabi SAW bermulalah penentangan kepada risalah ini, dan Nabi dimusuhi sampailah membawa kepada peristiwa hijrah baginda SAW. Jadi cukup sekadar itu. InsyaAllah mudah-mudahan kebaikan. Okay, silakan. Ustaz, nak buka soalan, okey. Boleh. Ustaz, sikit je saya nak pengesahan yang penduduk Najran kan, yang di sebelah Yaman, mereka ni ke tentera bergajah yang menyerang Kaabah tu, Ustaz? Ya, pusat pemerintahan Abraha tu di Najran. Okey. Terima kasih banyak, Ustaz. Alhamdulillah. Okay, Najran tu sekarang dah duduk dalam wilayah Saudi. Masih ada lah maknanya? Ada. Dah hancur dah sebab berperang kan. Puak Houthi Yaman berpengkalan di Najran, berpengkalan diri, jadi diserang. Diserang oleh tentera Saudi, jadi Najran ni dah macam hancur lah negara dia. Alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Kesinambungan daripada cerita Ustaz tadi, saya pun lupa nama yang mula-mula yang menyembah berhala tu. Masa dia pergi ke negara yang banyak ulama tu untuk mencari agama tu, di sana tak ada agama Islam ke, Ustaz? Ada. Buat bagi pantung. Ada, tapi kan dia tak ikhlas. Dia nak hapuskan macam, yelah Nabi kan daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail kan dia daripada kaum Jurhum. Dia berkahwin dengan kaum Jurhum, penduduk asal Mekah dulu.
Jadi bila dia berkuasa, Bani Khuza'ah ni nak hapuskan tanda-tanda bekas-bekas sejarah-sejarah kaum Jurhum ni yang beriman dengan agama Hanif ni. Itu dia ni nak bawa agama yang lain. Itu yang dia bawa penyembahan berhala tu. Itu asalnya. Macam kalau kita pergi ke Turki kan, pergi ke Turki bila tentera salib menguasai Istanbul ketika tu, dia ubah masjid jadi gereja. Okay. Bila tentera Salahuddin Ayyubi menang, dia ubah balik gereja tu jadi masjid. Jadi masjid. Macam tu lah. Dia nak hapuskan benda-benda macam tu. Jadi itulah permulanya. Bukan dia tak jumpa agama Islam dekat sana, tapi atau agama Samawi ataupun agama yang apa nama daripada Allah SWT di Syam. Tak. Tapi memang itu tujuan dia. Oh, dia buat penipuan pada kaum dia lah. Ya, betul. Terima kasih Ustaz. Okay. Terima kasih. Baik, kalau tak ada lagi soalan, kita tutup dia. Ada lagi? Okey, tak ada, tak apa. Tak ada. Baik, Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsira Ustaz. Sebagai seorang yang cinta dan mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita hendaklah menjadikan perjalanan hidup Rasulullah ini sebagai petunjuk dan ikutan dalam kehidupan kita, kerana baginda adalah insan yang selayaknya kita contohi dan teladani. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu. Selepas hari ini pada pukul 5.15 petang kita ada kuliah asar bersama dengan Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Sadeh dengan pengajian tahsin. 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Meja Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz dengan kitab Al-Muhimmah Al-Mawa'iz Al-Badi'ah. Dan 9.15 malam kuliah isyak bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu dari kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kifarah dan surah As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qul qawli hadha astaghfirullah wa alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.